So, ini adalah salah satu hujah sains lah yang kita boleh guna untuk mematahkan deisma. Bahawa alam ni dia tak self-sustaining. Dia tidak boleh mengekalkan diri, dia tak boleh kekal sendiri. Dia memerlukan sesuatu selain diri dia untuk stay existing, untuk terus wujud. Sebab tu apa kita kata, Allah ni bersifat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kata kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap ketika itu Allah melakukan sesuatu. Dan dialah Khaliq, Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang berada di alam ini binasa. Ada dua tafsiran lah. Tafsiran majoriti Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya kiamat nanti semua akan binasa. Tapi ada yang kata bukan nanti, sekarang pun sebenarnya binasa dan ada, binasa dan ada dalam kadar laju. Pergerakan antara pergerakan tu dia ada satu masa yang Yes. Saya lupa apa dia punya dia ada. Yes, it is occasionalism, tapi gap tu dia ada nama dia. Bila makan. Saya tak ingat apa. So interesting bila kita bahas isu-isu ni, dia akan masuk isu time and space. Apa itu hakikat waktu, apa itu hakikat ruang. Ruang apa ni sebenarnya? Time ni pula apa? Pergerakan waktu ni. Ulama kalam kita bahas benda ni. Kata bahawa time ni hanyalah satu yang mutawahhim. Dia adalah satu benda yang hanya wujud di dalam minda kita saja. Di luar tak ada waktu. Macam mana tu? In reality, time doesn't exist. Time only exists in the mind. Ruang macam mana pula? Ini bahasan menarik ni sebenarnya. Tapi siapa yang ada latar belakang fizik, dia akan enjoy more sebenarnya. Saya tak ada latar belakang fizik, tapi kita belajar kalam pun dia sangat menarik. Sangat menarik. Sebab tu bila kita belajar kalam, kita akan belajar sains, kita akan belajar fizik sekali. Sebab bermula daripada, sebab apa belajar isu-isu ni? Ni ada dia bahaskan dalam ilmu makulat, kan? Makulat ni, kita nak kata Allah bukan alam, kita kena tahu alam tu apa dulu. Betul? So alam ni apa? Alam ni benda ni apa? Benda tu apa? Jisim contoh. Orang kata jisim ni apa benda jisim ni? Jisim ni adalah sesuatu yang ada 3 dimensi. Asy'ariyah kata 2 dimensi bukan jisim. 2 dimensi bukan jisim. Jisim mesti ada 3 dimensi. Dimensi panjang, lebar dan dalam. Itu yang dipanggil sebagai matter. Kita kata something material, something yang in a form of 3D, 3-dimensional. Lepas tu baru boleh. Sebab tu kita nafikan Tuhan berjisim, sebab kita kata alam ni jisim. Alam ini dia jisim. So kalau kita kata laisa kamitslihi syai', tidak ada yang macam Allah, tak bolehlah alam ni jisim, Allah pun jisim juga. Allah 3-dimensional pula. Baru 3-dimensional, Allah ada had, Allah ada arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Allah diliputi oleh tempat dan sebagainya, bahkan oleh waktu sekali. Sebab apa? Einstein kata time and space are inseparable. Time and space ni ada satu istilah bahasa Arab baru dia orang buat, zamkan. Zaman dan makan dijantumkan. Time space dengan dash tu, time space continuum. Time space continuum. Maksud dia kita tak boleh pisahkan tempat dan waktu dan juga matter sebenarnya. If there's no matter, there's no time, there's no space. If there's no space, there's no matter, there's no time. Ini 3 benda ni dia sebenarnya integral. Sebab tu kalau kata benda tu material, dia berjisim, dia mesti bertempat, dia mesti berwaktu. Sebab tu bila Asy'ariyah menafikan bahawa Tuhan berjisim, Asy'ariyah kata juga apa? Tuhan tidak wujud, tidak bertempat dan tidak diliputi oleh waktu. Tapi berbahasa ni saya sebenarnya tak suka buka. Sebab apa? Nanti berlaku konflik pula. Ada pihak kata Allah wujud bertempat, kan? Allah wujud di atas langit. Saya ulang lagi sekali, saya tak ada masalah orang yang kata Allah mawjud Allah fis sama. Saya tak ada masalah. Allah alal arsh khaliq bismillah. Ana setuju dengan entah. Dia menjadi masalah apabila orang nak perincian. That is the cause of the problem. So tu Imam Malik kata apa? Soal anhu bid'ah. Soalan kau ni
tentang istiwa Allah atas arash, itu bid'ah. Sebab soalan itu yang membuka pintu. Kalau tak tanya, perbezaan di dalam minda para ulama tak terkeluar. Bila ditanya, baru mula terkeluar perbezaan. Yang ini kata, oh kita kena nafikan arah. Yang ini kata tak payah cerita benda-benda macam ni. Bermula. Itu nantilah kita cerita sejarah kalam pula. Macam mana boleh timbul isu Quran makhluk tak makhluk, isu Allah atas arash bawah, isu-isu macam ni, sehingga berlaku perdebatan keras antara Hanabilah dengan Asy'ariyah sampai ke hari ini. Sehingga ada yang mengeluarkan Asy'ariyah daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Mati-mati nak kata kita Jahmiyah. Ada pihak mati-mati nak kata Asy'ariyah ni, majoriti umat Islam ni berakidah Jahmiyah. Jahmiyah ni salah satu aliran yang paling kufur sebenarnya. Antara yang teruk. Batiniah, dia punca batiniah sebenarnya. Dan kalau tengok akidah Jahmiyah ni, akidah batiniah. Wahdatul wujud semua dah ada lah. Ni dia pula boleh kata Asy'ariyah ni Jahmi hanya kerana satu isu atau dua tiga isu yang dengar macam sama dengan percakapan Asy'ariyah. Macam sama tapi tidak sama langsung. Nantilah kita cerita tentang Quran makhluk, lafaz tak lafaz tu semua, saut, suara Allah apa semua tu. Perbahasan ni besar. Sebab tu kita berlapang dada. Kamu nak kata Tuhan atas arash, bismillah. Saya pun percaya Tuhan atas arash. Tapi bila kamu kata Tuhan bertempat, kami tak setuju. Itu dah cerita lain. Kalau kamu kata Tuhan berwaktu, itu dah cerita lain. Kalau kamu kata Tuhan berjisim, itu dah cerita lain. Kalau kamu kata Tuhan berarah, itu dah cerita lain. Kamu nak kata Tuhan kat langit, no problem. Tapi langit itu apa? Ini maksud dia apa? Itu perbahasan lain. Tuhan ada tangan, tak ada tangan. Saya tak suka sebenarnya masuk perbahasan ni. Tapi bila orang dah tuduh kita Jahmi, orang dah kata kita kafir, ini prinsip-prinsip yang bersifat kufur akbar, takkan kita kata biarlah dia nak cakap apa. Tak boleh. Kami kena respon. Itulah punca berlaku pergaduhan. Kenapa nak kena sampai kepada kufur akbar? You tak setuju juga, tak setuju lah. Kan? Kalau kufur akbar dibuat kenyataan terang-terang. So, orang yang percaya kepada pegangan itu kafir akbar ataupun tidak? Terus terang lah. Terus terang. Jangan main, oh ini kufur saja, kufur, idea kufur akbar. Berani sikit. Ini bagi kami ekstrim lah. Ekstrim. Dia kata kalau Imam Abdul Hujjah berkafir. So, Imam Faudian Razi kafir lah. Sebab Imam Faudian Razi dah semua hujah-hujah dia. Imam Ghazali kafir akbar sebab dia dah tahu hujah-hujah. Faham? Nampak tak? So repercussion dia sangat berbahaya. Orang-orang yang mendakwa perkara-perkara macam ni. Nak berdebat, silakan, bismillah. Nak timbulkan balik isu Hanabilah Asy'ariyah sekarang tak ada masalah. Tapi bila dia sampai takfir ni masalah. Batini isu lain sebab kesepakatan para ulama bahawa batiniah ni adalah sesat habislah. Musuh Islam daripada dalam, kufur. Tapi di mana kesepakatan Asy'ariyah ni kufur akbar? Kenapa you nak buat satu isu yang minoriti saja? Minority of the minority yang mendakwa sekian-sekian. Itu pun baru-baru je ni. Daripada sebahagian pihak dekat Saudi yang timbulkan isu ni. Lepas tu terkesan dengan sebahagian orang kat sini, dia timbulkan isu ni. Ya. Yeah. Yang sama Jahmiyah tu, kedua side dia claim dia ada side ini dengan Jahmiyah. Betul. Kita ambil contoh Ibn Taymiyah kan, kita kata. Ibn Taymiyah ada pegangan dia yang sama dengan pegangan Mu'tazilah. Boleh kita kata Ibn Taymiyah Mu'tazilah? Ada pegangan dia yang sama dengan falasifah. Ada pegangan dia yang sama dengan Jahmi. Ada pegangan dia yang sama dengan aliran-aliran lain. So tak adil lah kalau kami kata Ibn Taymiyah ni Mu'tazilah lah. Contoh, dia kata Qidam Naw'i tu ada aliran lain yang bawa, bukan Ahli Sunnah yang bawa. So nak kata dia apa? So kita kena adil lah. Kita kena adil. Dan kita kena lihat perincian perbezaan. Sebahagian Ahli Sunnah kata Quran ini lafzi bil Quran ni. Lafaz aku dan Quran tu ada makhluk. Walaupun ulama tak suka percakapan-percakapan macam itu. Tapi sebab ditekan oleh tamadun-tamadun yang baru masuk Islam ni, diorang ada kefahaman agama diorang yang silam. Contoh Kristian masuk Islam. Quran kata Jesus kalimatuhu ni, the word of God. The word of God ni makhluk ke tak makhluk? Kalau kamu kata the word of God itu makhluk, bukan makhluk, maka Jesus makhluk ke bukan makhluk?
Nampak tak? Itu antara isu utama yang timbul tau. Hakikat Jesus Christ ni. He is the word of God. Dia makhluk ke bukan makhluk? Kalau kamu kata dia makhluk, maka Quran kamu makhluk. Sebab Quran kamu also the word of God. Kalau kamu kata dia bukan makhluk, nampak tak? Nampak tak? Jadi nak tak nak, ulama kita kena bangkit respon. Tak boleh kata Quran sunnah je. Tak boleh. You can say that, but you will appear defeated. Betul tak? Orang akan kata, oh kalah ni, dia kalah hujah dia ni. Sebab tu dia lari. Sebab tu Imam Ahmad bangkit, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bangkit untuk respon kepada aliran-aliran yang ini.